Selamat pagi sekali lagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Kemarin jumpa dengan seorang pakcik ya. Dia tanya kepada saya dan malah dia beri satu pendapat yang cukup baik. Iaitu dia tanya kenapa Rafizi Ramli. Kenapa Rafizi Ramli wajar jadi Perdana Menteri? Ini kerana ada beberapa video saya yang saya mengupas Rafizi Ramli sebagai Perdana Menteri. Sebelum saya teruskan, apa pendapat anda? Mengapa Rafizi Ramli boleh atau patut wajar jadi Perdana Menteri? Mungkin anda ada pendapat anda sendiri. Mengapa Rafizi Ramli perlu diberikan peluang untuk menjadi Perdana Menteri, tuan-tuan dan puan-puan? Banyak kelebihan, walaupun tidak sempurna, banyak kekurangan kepada Rafizi Ramli. Tapi pada pendapat saya, beliau wajarlah diberi peluang masa depan untuk menjadi Perdana Menteri. Tapi sebelum itu, bagi anda yang memang ada penyakit darah tinggi, kencing manis, gout, penyakit tiga serangkai lah orang kata, penyakit tiga serangkai, kanser, sakit buah pinggang, sakit lutut, sakit badan, apalagi buasir, susah untuk kencing, susah mau dapat anak, masalah lelaki dan sebagainya. Ini ada satu transfer factor yang dihasilkan daripada satu syarikat saintis, For Life Research Malaysia Sdn Bhd. For Life Research Malaysia Sdn Bhd. Produk ini nama dia transfer factor, boleh meningkatkan imun badan sehingga 400 kali ganda kekuatan imun badan. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, ini boleh meningkatkan imun badan sehingga imun badan kita boleh melawan penyakit dan dengan izin daripada Tuhan kita boleh sembuh melalui imun badan kita. Kerana itu bagi anda yang ada masalah itu semua penyakit, sila telefon saya atau WhatsApp saya. Jangan message saya. Saya tidak dapat balas anda melalui message. Sekarang zaman moden kita pakai WhatsApp atau telefon saja. Okey, ini dia, betul dia, transfer factor advance. Okey, baik. Kita teruskan. Tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, Rafizi Ramli adalah seorang yang bijak, lantang dan penuh visi. Itulah Rafizi Ramli. Di tengah politik yang dipenuhi survivor lama, Rafizi Ramli muncul sebagai simbol harapan baru. Tapi soalnya, kenapa Rafizi Ramli wajar diangkat menjadi Perdana Menteri Malaysia? Rafizi Ramli bukan sekadar ahli politik biasa. Dia seorang jurutera dan pakar ekonomi. Dengan idea yang kukuh dan realistik, beliau banyak membawa reformasi dan dasar ekonomi rakyat dari struktur subsidi bersasar sehingga ke data terbuka dan integrasi digitalisasi kerajaan. Berbeza dengan pemimpin lain yang hanya ulang retorik lama, Rafizi tampil dengan formula dasar yang berdasarkan data, teknologi dan inovasi. Malaysia perlukan Perdana Menteri yang bukan sahaja berapi-rapi atas pentas tetapi tahu untuk mengurus ekonomi negara dalam dunia moden sekarang ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Rafizi ialah antara tokoh politik paling konsisten melawan rasuah. Walaupun terpaksa masuk penjara kerana telah mendedahkan skandal NFC, dia tak main wayang. Dia tak main wayang politik untuk jaga jawatan dia. Dia lawan walaupun berisiko. Zaman sekarang rakyat dah muak dengan pemimpin penuh skandal dan deal di belakang tabir. Rafizi terbukti sanggup berkorban untuk kebenaran. Dan itulah ciri-ciri Perdana Menteri yang kita perlukan. Tuan-tuan, Rafizi faham denyut nadi generasi muda. Beliau bukan cakap pasal bangsa dan agama semata-mata. Dia fokus kepada masa depan anak muda, pekerjaan, gaji, pendidikan, ekonomi digital dan sebagainya. Dengan dunia semakin kompleks, Malaysia perlukan Perdana Menteri yang boleh bercakap dalam bahasa rakyat dan bahasa global. Rafizi boleh duduk dalam pentas antarabangsa dan juga pasar malam. Itulah kekuatan Rafizi. Namun realitinya, tuan-tuan dan puan, Rafizi masih belum jadi Perdana Menteri kerana dinamik dalaman parti dan keutamaan konsensus dalam Pakatan Harapan. Anwar Ibrahim masih pemimpin utama.
dan Rafizi setia walaupun kadang tidak bersetuju secara dalaman. Tetapi masa depan politik Malaysia perlu dirancang, bukan diwarisi. Rafizi ialah pelapis yang ideal untuk memimpin Malaysia pada pasca era Anwar. Kerana itu tuan-tuan dan puan, Malaysia memerlukan pemimpin masa depan. Bukan hanya untuk menang pilihan raya, tetapi untuk menang semasa, menang masa depan negara. Rafizi Ramli bukan sempurna, itu kita tahu. Tapi dia ada visi, integriti dan keberanian untuk ubah Malaysia. Persoalannya bukan boleh atau tidak, tapi bila. Kalau anda rasa Rafizi layak jadi Perdana Menteri, tekan like. Komen kenapa. Berikan komen kenapa Rafizi layak jadi Perdana Menteri. Jangan lupa subscribe untuk analisis politis paling berani dan bebas. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kita teruskan dengan ulasan berani dan jujur serta bebas. Nasib bersatu. Apa nasib Muhyiddin Yassin? Adakah nasib Muhyiddin Yassin berada di ambang kepunahan? Ataupun Muhyiddin Yassin sebenarnya sedang mencipta satu jalan untuk selamatkan bersatu? Apa pendapat anda? Sebenarnya Muhyiddin tengah buat apa sekarang? Ya, sila tinggalkan komen dulu. Bersatu di ambang kebangkitan atau kejatuhan? Parti Pribumi Bersatu Malaysia lahir dari kemarahan, berkembang dalam krisis, dan kini berdepan dengan ujian terbesar dalam sejarah singkatnya. Adakah Bersatu bakal bangkit sebagai parti masa depan Melayu atau tenggelam dalam bayang PAS dan skandal dalaman? Sebelum saya teruskan, saya ingin perkenalkan satu produk, nama dia Transfer Factor. Daripada For Life Research Malaysia Sdn Bhd. Ini adalah syarikat saintis. Syarikat saintis yang mengkaji imun badan sebagai molekul terapi untuk meningkatkan imun badan sehingga 400%. Rupanya apabila dikaji molekul ini boleh meningkatkan imun badan sehingga lebih 400 kali ganda kekuatan tubuh badan. Bagi anda yang ada masalah kencing manis, darah tinggi, 3 serangkai, kolesterol, gout, apalagi sakit buah pinggang, sakit gastrik, sakit gout, semualah sakit ya, kanser, susah mau dapat anak, tenaga batin yang lemah dan sebagainya. Anda boleh dapatkan ini kerana dapat meningkatkan imun badan anda sehingga 400 lebih peratus. Kemudian dengan imun badan yang kuat, imun badan akan melawan penyakit untuk sembuh. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, bagi anda yang serius sahaja, sila telefon saya, atau WhatsApp saya. Jangan SMS saya, okey? Sila telefon atau WhatsApp nombor saya. Okey, baik, kita teruskan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Selepas PRU15, Bersatu muncul sebagai kuasa penting dalam gabungan Perikatan Nasional. Sebagai satu kuasa penting dalam gabungan Perikatan Nasional, ya. Bersama dengan PAS, mereka menguasai Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Di akar umbi, sokongan orang Melayu kepada Bersatu semakin meningkat, terutama kerana kekecewaan terhadap UMNO. Bersatu ini dilihat sebagai parti yang bersih, tegas dan bukan elit. Satu naratif yang berjaya menarik golongan muda, bandar dan penyokong anti-establishment. Itu pada mulanya. Okey, cabaran dalaman. Tapi tuan-tuan dan puan, kekuatan ini datang dengan harga. Beberapa parti kanan parti termasuklah Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri berdepan pertuduhan mahkamah berkaitan dengan dana parti. Ini menggugat kredibiliti bersih yang selama ini menjadi kekuatan Bersatu. Selain itu, Bersatu dilihat semakin tenggelam dalam dominasi PAS dalam Perikatan Nasional. Jika dibiarkan, Bersatu hanya jadi pelengkap kota, bukanlah penentu dasar. Tuan-tuan, Bersatu kini berada di dalam satu persimpangan yang cukup dahsyat. Untuk kekal relevan, mereka perlu lakukan 3 perkara penting. Pertama,
Mereka perlu melahirkan pemimpin muda yang boleh bersaing secara nasional. Golongan seperti Dr. Afif, Wan Saiful dan Razi Jidin perlu diberikan pentas lebih luas untuk suara rakyat baru. Kedua, mereka perlu mencipta naratif baru untuk orang Melayu moden. Bukan hanya cerita lama pasal pengkhianatan atau retorik kaum. Isu ekonomi, isu pendidikan, isu teknologi dan pekerjaan jauh lebih penting kepada anak-anak muda. Ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, Bersatu perlu berani untuk berdiri sendiri dalam Perikatan Nasional. Jangan hanya bergantung kepada PAS. Kalau tidak, mereka akan dilihat sebagai bayang-bayang PAS sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, Bersatu pernah menggoncang landscape politik Malaysia. Tapi masa depan mereka tidak ditentukan oleh sejarah silam. Sebaliknya oleh keberanian untuk berubah dan membina wajah baru. Bersatu, adakah akan terjadi kebangkitan atau kejatuhan? Rakyat sedang menilai. Suka analisis macam ni? Jangan lupa tekan like, komen, share pandangan anda dan subscribe channel ini. Suara politik rakyat tanpa takut, bergerak secara bebas. Kita jumpa lagi, bye-bye.